menjadi hikmah yang besar. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Diwajibkan kita berpuasa. Ibadat puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, umat-umat Nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa. Tujuannya ialah untuk melahirkan sifat takwa dalam diri kita. Sifat taat kepada Allah. Mengikut perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan rasa perhambaan diri, gerun dan takut kepada Allah. Dia berbeza dengan takut terhadap yang lain. Takut menghadapi yang lain boleh melarikan diri. Takut pada Allah tidak boleh melarikan diri. Tak boleh keluar, tak boleh keluar daripada bumi Allah, daripada bawah langit Allah. Malaikat menyerah diri kepada Allah. Puasa mengajar kita bertakwa. Di antara sifat takwa itu, menjadikan Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk dalam seluruh kehidupan kita. Quran memberi petunjuk untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Bagaimana beribadat dengan cara yang sebenar. Bagaimana cara hidup diri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Semua disebut dalam Al-Quranul Karim. Quran memberi petunjuk siapa Tuhan yang sebenar. Walaupun kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi naluri, fitrah, sifat semula jadi manusia. Manusia mengikut fitrahnya percaya pada Tuhan. Termasuk mereka yang degil, golongan etis, yang kononnya tak percaya pada Tuhan. Bila terdesak, mesti percaya pada Tuhan. Benarlah firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau tanya mereka, tanya orang-orang yang kafir, termasuk yang tak percaya pada Tuhan itu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka mesti menjawab Allah. Termasuk yang menafikan adanya Tuhan. Bila terdesak, tak ada jalan menyelamatkan diri. Contohnya, berada di lautan yang luas di tengah malam yang gelap gulita, datang ribut taupan, rasa diri dalam keadaan terancam, tak selamat, bahaya, masa itu minta tolong daripada Allah, pertolongan Allah. Bila naik pesawat kapal terbang di atas udara, enjin kapal terbang mati, melayang-layang, masa itu percaya pada Allah. Naluri manusia percaya adanya Tuhan. Tetapi nak kenal siapa Tuhan yang sebenar, memerlukan hidayah. Memerlukan petunjuk. Kerana tidak mungkin menggunakan akal sahaja. Menggunakan fikiran sahaja. Panca indera sahaja. Kita dapati kalangan yang cuba nak kenal Tuhan tanpa hidayah, tanpa petunjuk daripada Allah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul, tiba-tiba menyembah batu, menyembah lembu, menyembah pokok, menyembah patung yang dipahat lebih huduh daripada rupa dia sendiri. Menjadi hina pula. Memerlukan hidayah. Maka Allah menurunkan kitabnya yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Al-Quranul Karim. Menerangkan bagaimana mengenal Tuhan yang sebenar. Mengetahui nama-namanya, Al-Asma'ul Husna.
Nama yang paling agung ialah Allah, lafzul jalalah. Perkataan Allah, dia sahaja Tuhan. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bernama dengan nama-nama yang baik. Perkataan yang tak boleh diterjemah dalam semua bahasa dalam dunia. Perkataan Allah. Walaupun ada orang nak terjemah dengan bahasa masing-masing, Allah itu tak mencapai hakikat yang sebenar. Perkataan Allah. Dia sampai nama-nama yang lain. Tiap-tiap satu nama itu menjadi milik Tuhan yang satu saja, Allah. Semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar manusia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja. Dengan bahasa masing-masing. Semua yang dilantik lain daripada Allah mengaku sesat. Allah sahaja Tuhan. Rabbil alamin, yang mencipta seluruh alam ini. Yang punya kehebatan tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Memerlukan hidayah daripada Allah menjadi perbincangan ilmu akhirat. Ilmu beriman kepada Allah.